Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4. Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut mengongsikan 2 kes meninggal dunia dengan salah seorang daripadanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala punca kematian bagi 1 lagi kes masih dalam siasatan. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,819 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 37,798 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,111 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan, manakala 708 adalah dari 2,823 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 1,179 kes disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 20,583 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 17,104 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 9%, di mana 212 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 16,892 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 20 Februari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 51.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Dalam pada itu terdapat 138 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat-tempat perniagaan atau tempat awam yang dikesan. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan beberapa perkembangan terkini mengenai gelombang ketiga COVID-19 yang sedang dialami pada masa ini. Di antara 13 Februari hingga 19 Februari 2022, terdapat 21 mukim yang mempunyai lebih daripada 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Gadong A, Mukim Brakas B, Mukim Gadong B, Mukim Mentiri, Mukim Sangkurung, Mukim Brakas A, Mukim Kilanas, Mukim Serasa, Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kota Batu, Mukim Lomapas, Mukim Sungai Kebun, Mukim Kianggeh, Mukim Kuala Belait, Mukim Suria, Mukim Liang, Mukim Talisai, Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Kiudang dan Mukim Lamunin. Manakala terdapat 7 mukim yang mempunyai lebih daripada 40 kes positif, iaitu Mukim Burung Pingai Air, Mukim Tamoy, Mukim Bangar, Mukim Bokok, Mukim Batu Apoy, Mukim Amu dan Mukim Tanjung Maya. Kementerian Kesihatan juga mengemaskini SOP pemantauan kes-kes positif COVID-19, iaitu mereka yang kod BRUHealth-nya berubah kepada warna ungu atau mereka yang melaporkan keputusan ART positif di laman web portal kementerian berkenaan. Kes-kes ini akan menerima satu pesanan ringkas atau SMS dari Kementerian Kesihatan yang mengandungi arahan bagi penerima SMS untuk mengemaskini status kesihatan mereka melalui pautan yang diberikan bagi membolehkan Kementerian Kesihatan memantau keadaan kesihatan individu berkenaan. Di samping itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengemaskini definisi hari pertama ataupun Day 1 bagi kes-kes dan kontak-kontak COVID-19 di mana hari pertama bagi seseorang kes COVID-19, iaitu apabila kod BRUHealth berubah menjadi warna ungu, manakala bagi kontak pula apabila kod BRUHealth berubah menjadi warna merah. Dalam senario di mana seorang kontak yang mempunyai kod merah dan sedang menjalani pengasingan diri tiba-tiba memperolehi keputusan ART yang positif, kod BRUHealth-nya akan berubah menjadi warna ungu dan hari tersebut berulang menjadi hari pertama
bagi tempoh pengasingannya yang baru. Sementara itu, jika berlaku sebarang kelambatan perubahan warna kod BruHealth, bagi mana-mana kes atau kontak, individu berkenaan adalah dinasihatkan untuk bersabar dan terus mengasingkan diri dari orang lain. Sementara itu, Menteri Kesihatan turut memaklumkan mengenai pembukaan beberapa pusat swab semasa hari kelepasan awam iaitu sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada 23 Februari 2022 dan sambutan Isra' Mi'raj pada 28 Februari 2022. Pusat-pusat yang terlibat ialah Pusat Swab Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha ataupun SPOK dari jam 8 pagi hingga 8 malam, Pusat Swab Pandu Lalu di Dewan Bradix Jerudong dan Pusat Swab Pandu Lalu Pusat Insani Suria, kedua-dua dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Pusat Kesihatan Berakas dari jam 2 petang hingga 8.45 malam dan Pusat Sari 2 Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Dengan berlakunya peningkatan kes-kes COVID-19 pada masa ini, permintaan dan penggunaan perkhidmatan talian nasihat kesihatan 148 dan talian Darussalam 123 bagi mendapatkan maklumat mengenai COVID-19 juga meningkat tinggi. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan memohon kerjasama orang ramai untuk bersabar jika sekiranya belum dapat menghubungi atau menerima maklum balas dari kedua-dua talian tersebut. Kedua-dua talian ini sedang berusaha untuk memberikan perkhidmatan 24 jam sehari, menerima bilangan pertanyaan, permintaan atau maklum balas yang banyak setiap hari. Orang ramai yang berpeluang mendapat sambungan ke talian-talian berkenaan adalah dinasihatkan untuk tidak mengambil masa yang lama semasa membuat panggilan bagi memberi peluang pemanggil lain untuk berhubung dengan para petugas. Berbahasalah dengan sopan dan berhemah dengan petugas-petugas yang ingin membantu habis kita. Semasa sesi soal-jawab, Menteri Kesihatan menggariskan mengenai kepentingan vaksinasi dan tiada terdapat perbezaan tempoh kuarantin. Individu yang tidak bervaksinasi adalah sangat berbahaya jika dijangkiti wabak COVID-19, manakala individu yang divaksinasi hanya akan mengalami gejala ringan. Jelas Menteri Kesihatan lagi, walaupun telah menerima vaksinasi, namun prosedur operasi standard yang ditetapkan perlu dipatuhi. Sementara itu, tempoh kuarantin bagi individu yang divaksinasi dan tidak divaksin adalah masih sama, iaitu selama 5 hari. Jika didapati positif pada hari ke-5, individu berkenaan perlu menjalani kuarantin sehingga hari ke-10. Fasa awal endemik bermula dalam usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Bermulanya fasa tersebut diharapkan hanya menyebabkan gangguan yang minimum kepada aktiviti harian masyarakat dan keadaan akan pulih secara beransur-ansur. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi BruHealth.
Pastikan Auda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Dua buah buku terbitan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dilancarkan kemarin. Pelancaran buku Panduan Dasar Gangguan di Tempat Kerja dan buku Panduan Latihan Kepimpinan serta sudut penerbitan diadakan di Akademi Pertahanan ABDB Kampung Tanah Jambu. Pelancarannya disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah ABDB. Antara penerima buku-buku tersebut, Pemangku Setiausaha Tetap, Komandan Akademi Pertahanan ABDB, Komandan Institut Latihan ABDB, Pengarah-pengarah tentera dan Pengarah Pentadbiran dan Tenaga Manusia. Majlis diteruskan dengan pelancaran sudut penerbitan ABDB di Perpustakaan Akademi berkenaan yang memuatkan kira-kira 100 penerbitan terbaik ABDB. 25 pelajar menerima hadiah masing-masing bagi pertandingan lukisan, e-poster dan membuat video. Majlis penyampaian hadiah berlangsung kemarin pada majlis penutupan projek penjelajahan pendidikan alam sekitar. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Projek berkenaan melibatkan lebih 1,000 pelajar melalui aktiviti penjelajahan fizikal dan maya ke Tenaga Suria Brunei dan Surya Energy Lab. Juga hadir Tuan Yang Terutama Toru Maida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek penjelajahan pendidikan alam sekitar disokong oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Tenaga, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Brunei Shell Petroleum. Sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun serta sambutan Isra' dan Mi'raj, Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia akan menganjurkan majlis-majlis keagamaan, program Negaraku Berzikir, majlis-majlis dan program berkenaan akan direkan selama 5 hari secara maya bermula esok. Majlis bacaan ratib alatas dan doa kesyukuran akan diadakan pada hari Rabu 23 Februari pukul 7 malam. Khamis 24 Februari majlis zikir dan selawat serta doa munajat pukul 7 malam. Majlis munajat belia serta program Al-Kahfi pada hari Jumaat 25 Februari selepas asar dan Ahad 27 Februari diadakan Majlis Ilmu Forum Isra' Mi'raj pukul 8 malam. Program merupakan anjuran bersama beberapa buah kumpulan keagamaan termasuk belia da'i dan belia-belia masjid di negara Brunei Darussalam. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan stem kenang-kenangan sempena ulang tahun ke-100 Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Stem berkenaan kini boleh diperoleh di cawangan-cawangan pejabat pos. Produk-produk stem yang akan dijual adalah seperti sampul surat rasmi hari pertama berstem berharga RM4 dan 45 sen sekeping, sampul surat rasmi hari pertama tanpa stem berharga 45 sen sekeping, stem 4 keping masing-masing berharga 100 sen sekeping, stem set penuh berharga RM4 sahaja dan lembaran set stem berharga RM24. Bagi mendapatkan stem kenang-kenangan ini, orang ramai hendaklah membuat tempahan dengan menghubungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berkenaan atau melalui tempahan secara dalam talian dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Stem-stem yang telah ditempah boleh diambil di cawangan-cawangan pejabat pos seperti yang tertera. Keterangan lanjut, hubungi Unit Pemasaran Filatelek dan Perhubungan Awam di talian 729-1679 atau 222-2191
atau email ke brustam@pos.gov.bn.